Okay geng, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Hari ni tak ada duduk biliknya, kita duduk dekat sini atas lantai je, tepi rak ikan. So untuk video pada kali ni, korang masih ingat tak hari tu saya ada buat satu video, saya meniaga dekat Pasar Karat ataupun kita panggil macam uptown lah kan. So saya ada meniaga ikan. Dan kalau korang nak tahu, paling laris dekat situ, bukannya saya jual beta geng, tapi yang paling laris adalah saya jual gapi je. Gapi rojak. So dekat sini, saya dah select lah beberapa ekor gapi rojak yang saya akan tunjukkan dekat korang. Dan untuk video pada kali ni, bukan saya nak tunjuk semata, saya akan kongsikan juga kepada korang mengenai cross breeding lah. Mungkin kita nak borak pasal perbezaan cross breeding gapi dan juga cross breeding beta. Macam tu. So kalau korang nak tahu, jom kita dah sediakan kertas, kita letak dekat belakang. Jadi korang boleh nampak lah orang kata variety warna-warna gapi yang ada dekat depan ni geng. So jom. Okay guys, macam korang boleh nampak, dekat depan ni kita ada dua shoot tank yang saya masukkan. Setiap satu shoot tanknya 4 ekor gapi rojak. Jadi dekat sini kita boleh tengoklah ada pelbagai corak, pelbagai warna dan juga pelbagai jenis finish gapi yang korang boleh tengoklah. Ada yang bercorak-corak, ada yang plain kosong saja. Lepas tu ada yang ekornya terbelah dua, ada yang ekornya kecil, ada yang ekornya besar. Kita boleh nampak ada pelbagai variety gapi rojak yang saya peroleh. Kalau korang nak tahu, gapi rojak yang ada dekat depan ni adalah hasil breeding oleh Nukis, asisten saya tu. Jadi sebenarnya dia pergi belajar dekat Perlis kan sekarang ni. Jadi saya ambil alih lah, tolong jagakan. Dekat sini korang boleh tengok dia punya gapi lah, saya ambil daripada dalam ni. So sekarang ni kita akan bincangkan sikit mengenai cross breeding. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, abang beli induk gapi ni daripada mana bang? Sebab abang dah rojakkan ni, nampak gaya macam dah pelbagai jenis. Sebab kita boleh nampak ada pelbagai warna. Okay geng, style saya dengan Nukis cari induk gapi untuk buat strain rojak. Mungkin ada yang tak tahu rojak tu apa. Rojak tu kita dah campur-campur lah. Jadi induk yang kami dapatkan adalah dari mana-mana kedai ikan geng. Setiap kali kami pergi kedai ikan, kami akan beli apa-apa sahaja jenis gapi. Mungkin dekat kedai ni kita beli 2 ekor, lepas tu kita singgah kedai sana kita beli 2 ekor. Jadinya bila kita dah dapat pelbagai warna, kita hanya perlu kacukkan sahaja geng. Betina pun kami tak mengira jenis, kami hanya kacukkan. Dan macam mana kami kacukkan gapi rojak ni mudah saja. Kami sediakan satu bekas SU tank, bekas gabus lah, bekas gabus ataupun kita panggil sebagai community tank. Masukkan saja mereka. Okey, bila kita dah masukkan, capai bila banyak anak-anak yang dah mula beranak, kita akan pilih dan masa water change kita akan asingkan. Kalau korang tengok dekat sini, yang ni semua yang halus-halus. Yang ni semua yang kecil-kecil kami dah asingkan. Masa breeding kami tak asingkan, kami biar je. Tapi masa water change kita akan asingkan lah yang mana besar mana kecil. So yang besar kita letak sini, yang kecil kita letak satu tempat. Jadinya diorang ni akan lebih cepat besar sikit lah. So berbalik pada ikan tadi, kalau korang tengok, nampak bila masa kecil dia akan nampak macam kelabu je, macam tak ada warna je. Jadi bila makin besar, korang akan nampak perbezaan dari segi warna lah. Dia akan nampak ketara dekat ikan jantan sebenarnya. Kalau betina ni warnanya sikit saja dan dia lebih kepada warna kelabu-kelabu macam tu. Lepas tu mula-mula korang akan nampak perbezaan dari segi warna. Lepas tu mungkin pattern lah yang mana ada corak-corak ni kan, sisik ular dan sebagainya korang akan nampak. Dan yang terakhir sekali, bila diorang dah naik dewasa, korang akan nampak dengan jelas lah dari segi dia punya corak ataupun pattern ekor dia geng. Adakah dia jadi swordtail ataupun dia jadi ekor besar dan sebagainya. So itu pun korang boleh nampak bila korang buat gapi rojak. Okay geng, mungkin akan ada yang tertanya-tanya, abang tak rugi ke buat gapi rojak ni? Kenapa abang nak rojak kan? Kenapa tak jual je ikut strain? Okay geng, jadi pada pendapat saya, kalau korang nak rojakkan gapi ni, make sure korang bukanlah
orang yang betul-betul masuk dalam industri gapi ni guys. Kalau macam saya buat gapi ni semata-mata sebagai side income. Sebab saya penjual beta dan pada masa yang sama saya buat side buat gapi lah. Jadi bila saya buat side income gapi, saya rojakkan. Jadi saya adalah pelbagai warna, pelbagai jenis ekor untuk saya jual. Dan dari segi harga pula geng, mungkin rojak ni dia taklah semahal ikan-ikan yang dah ada strain ataupun dah ada jenis-jenisnya. Sebab itulah saya jual hanya RM1 saja seekor, iaitu gapi-gapi rojak ni lah. Jadi pada saya bukanlah buang harga, sebab ikan-ikan saya, gapi-gapi saya ni ialah gapi yang rojak, yang kita baru kacukkan. Jadinya kalau korang tengok dekat Facebook ke dekat Instagram ke penjual-penjual gapi ni, yang mana yang diorang dah ada strain yang dah tetap, jadi di situ harga dia agak mahal lah. Ada yang RM30 untuk 3 ekor ataupun sepasang, ada yang RM80, ada yang ratusan pun ada geng ikan gapi ni. Tapi berdasarkan apa yang saya nampak lah, dan apa yang saya tanya kepada breeder-breeder gapi, kenalan-kenalan saya pun ada juga breeder-breeder gapi, diorang kata ikan gapi ni dia punya harga akan jatuh bila dah ramai ada. Contohnya ada satu strain yang baru keluar, contohnya warna hijau contoh kan. Contoh strain ni baru keluar, lepas tu pada awalnya harga dia akan mahal lah. Jadi bila dah ramai beli, bila dah ada banyak kat pasaran, harga dia akan jatuh dan orang hanya akan cari dan nantikan strain-strain terbaru. Sebab itulah diorang kata ikan gapi ni kebiasaannya kalau daripada Thailand lah yang orang nanti-nantikan, yang strain-strain baru, yang gempak-gempak, yang pelik-pelik. Jadinya pada saya sebagai side income, saya buat ikan gapi rojak ni, saya pun jual seekor RM1 je kan. Ada orang hon pula. So jadi saya jual RM1 je. So pada saya tak ada masalah lah. And kalau korang nak cuba pun no problem, korang pergi je lah dekat mana-mana kedai ikan, ataupun korang cari yang dah siap-siap rojak pun tak ada masalah geng. So buat rojak ni memang seronok, tak perlu banyak effort, hanya perlu sediakan community tank dan bagi makan setiap hari. So geng, kita nak borak pula dari segi perbezaan kita cross breeding antara gapi dan beta. Jom. Okay guys, jadi korang boleh nampak dekat sini kita ada community tank yang mana saya campurkan sahaja induk-induk. Tak kisahlah apa-apa jenis dalam ni, dan diorang akan mengawan ataupun diorang akan kahwin. Jadi itulah yang kita panggil sebagai cross breeding. Mungkin ada antara korang yang tak faham apa itu cross breeding kan. Jadi cross breeding ni adalah proses kita kahwinkan ikan, breeding, tetapi yang cross kita panggil outbreeding lah. Kita silangkan dengan induk-induk yang lain. Kalau bahasa mudahnya untuk orang-orang yang main ikan laga ni, contohnya kita cross breedkan ikan yang berlainan jenis. Kita kahwinkan candy dengan red dragon ke. So kita cross lah, walaupun dia berlainan strain, berlainan jenis warna. So kita crosskan macam-macam jenis gapi ni dan kita akan dapat pelbagai warna. So geng, perbezaan antara gapi dan beta yang paling utama adalah bila kita buat cross breeding, kebiasaannya anak-anak gapi akan keluar cantik lah, kiranya jadi. Tapi kalau kita buat cross breeding antara beta, contohnya yang berlainan warna, kita akan pada awalnya lah, pada F1, pada generasi yang pertama, bila kita kahwinkan dua ni, pada generasi pertama kita akan dapat anak yang kurang cantik, yang warnanya mungkin tak menjadi, akan menjadi bicolor kalau ikan laga ataupun kalau kita cross breedkan ikan laga yang berlainan ekor geng. Contohnya kita crosskan half moon dengan crown tail. Untuk generasi yang pertama kita akan dapat ikan yang ekornya agak rosak banyak juga guys. Lepas tu kalau korang masih ingat, dulu saya pernah buat satu video saya kahwinkan half moon dengan half moon Dumbo. Saya saja try, dan apa yang saya peroleh adalah 1 spawn, anak-anaknya semuanya tiada janggut geng, tiada ventral. Jadi itu agak mengejutkan lah. So untuk cross breeding ikan laga adalah lebih mustahil kalau nak dibandingkan dengan ikan gapi. Kalau ikan gapi korang cross breed, insya-Allah anak-anak keluar cantik, ekor pun okey. Dan lagi satu,
apa yang saya boleh katakan kalau macam ikan laga ni, dia lebih susah untuk breeding. Kiranya proses breeding dia susah, fry dia tak kuat. Tapi gapi ni, dia punya fry memang kuat guys. Kalau anda katalah saya rendahkan air anak-anak ikan gapi yang kecil ni, dan ni ada anak ikan gapi yang kecil-kecil. Kalau saya rendahkan air, lepas tu saya masuk dalam kereta, saya bawa pergi rumah orang ke apa kan, ikan ni masih okey. Tapi kalau ikan laga agak bahayalah. Kalau hidup pun mungkin ikan-ikan tu dia akan patah pinggang dan sebagainya. Walaupun sesuatu tu susah kan, orang kata susah. Contohnya kita nak buat crossbreed ikan laga ni susah, tapi dia bukanlah sesuatu yang mustahil geng. Semuanya boleh kita buat. Korang relax je. Sebab kebanyakannya ikan laga baru yang keluar ni, yang strain-strain baru ni adalah hasil daripada cross breeding juga guys. Tapi perbezaannya ikan laga ni mengambil masa yang agak panjang dan orang kata kesabaran yang tinggi lah. Walaupun kita dah kahwin kan, lepas tu anaknya tu kita kena ubah suai lagi genetiknya. Mungkin kita kena ambil induk lain, ataupun kita kahwinkan lagi sekali anaknya ke, kita kahwin balik dengan mak dia ke, untuk kita dapatkan warna yang lebih cantik, ekor yang lebih baik. Lagi-lagi kalau kita nak buat cross breeding yang berlainan jenis ekor, itu mengambil masa yang lebih panjang lah. So benda ni dia berdasarkan genetik, dan kalau korang nak belajar benda ni, kena cari orang yang berpengalaman, yang dah cuba. Sebab bila dia orang dah cuba, barulah dia orang boleh kongsikan. Jadi benda ni memakan masa dan tak semua orang mampu untuk buat. Okay geng, so nampaknya sekadar itu sajalah video untuk kali ni. Kita borak-borak sikit pasal gapi rojak yang saya jual harga RM1 saja. Dan juga kita borak pasal crossbreed. Kita kahwin silang lah dengan pelbagai jenis yang berlainan strain. Okay gang, don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.